sedang dipengaruhi dengan ideologi barat ataupun pemikiran Dajjal, pemikiran orang-orang pemikiran Yahudi. Ini semua dakwaan-dakwaan yang tidak berasas. Dan ada hadis juga menyebut antara tanda-tanda akhir zaman ialah bila ada mati besar-besaran dan sebagainya. Ada juga Dr. Farid, ustaz-ustaz kita bila berkuliah, bila berceramah, malah viral pula, dia kata dalam isu COVID-19 ni kita kena kembali pada Allah dan Rasul. Masalah pula masyarakat pening. Lagu mana nak kembali pada Allah dan Rasul? Sebab bila kembali pada Allah dan Rasul, orang nak tahu how. Adakah kita duduk berdoa semata-mata, lepas tu tak kira apa, pergi je masjid, sembahyang rapat pun tak kisah. Kalau jarak nanti dianggap sebagai itu adalah agenda Dajjal. Pandang Dr. Farid, kembali pada Allah dan Rasul tu macam mana? Ya. Dia kan ati'ullah wa ati'ur Rasul. Ada ayat kan? Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada para pemimpin, ulil amr. Kalau kita lihat perkataan taat, kita lihat dari sudut tafsir, Amin. Puncanya bermula apabila orang bercakap, tak kira siapa dia, bila bercakap, dia tidak melihat dari sudut tafsiran ayat Al-Quran secara prinsip yang betul. Bila saya dapat satu potong ayat, pertama sekali saya kena lihat ayat itu dalam surah Makki atau surah Madani. Basic. Satu. Keduanya, saya nak lihat ayat ini diturun dalam environment yang macam mana. Nak sedarkan apa sebenarnya. Itu yang kedua. Yang ketiganya, saya kena lihat apa unsur-unsur balaghah dan juga keunikan bahasa yang ada dalam perkataan tersebut. Saya tidak boleh terjemahkan sembrono dan kemudian saya mentafsirkan ayat Al-Quran mengikut kepala saya sendiri tanpa didasari dengan disiplin ilmu yang betul. Amin biasa dengar tak orang baca ayat Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Betul, dan dia salah tafsir apakah maksud asyaddu minal qatl dalam ayat itu. Dia tafsirkan salah perkataan fitnah dalam ayat itu bukan fitnah seperti mana yang seperti mana kita faham. Perkataan kita fitnah faham fitnah membawang, menyampaikan berita-berita palsu, kan, mengadu domba, semua itu termasuk dalam fitnah. Sedangkan ayat itu tidak menjurus kepada fitnah yang kita faham, yang dari sudut mafhum bahasa Melayu. Fitnah dalam ayat itu membawa maksud syirik. Imam Fakhruddin Ar-Razi, sahib tafsir Al-Kabir, Mafatihul Ghaib. Beliau sebut bagi perkataan al-fitnah ada 12 maksud dalam Al-Quran. Perkataan fitnah satu. So sempat atau tidak untuk kita membelik dan untuk melihat semua perkataan-perkataan fitnah dalam Al-Quran, atau cukup dengan kita mengambil terjemahan yang pertama, kemudian kita war-warkan ayat itu, sedangkan ayat itu tidak diturunkan untuk environment fitnah. Dia turun dalam environment jihad, peperangan, menentang musuh. Itu yang perlu faham. Jadi bahasa Al-Quran ni bahasa yang sangat unik. Permasalahan timbul adalah apabila disiplin ilmu tak betul, Ustaz Amin. Saya tak kata saya faham semua. Tetapi saya berharap supaya sebelum berbicara siapa saja dia, hendaklah dia meneliti dulu dari sudut disiplin ilmu. Ibnu Abbas pernah berkata, man takallama fil Qur'ani bighairi ilmin falyatabawa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berbicara mengenai Al-Quran tanpa didasari dengan ilmu yang betul, iaitu ilmu berkaitan dengan tafsir, ulum Al-Quran, maka dipersiapsiagakan untuk dia tempat duduk dalam api neraka. Sama kesnya dengan hadis, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. So kalau kita lihat hadis Al-Quran, dia mesti kembali kepada disiplin yang betul. Isunya, bila Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan kepada ulil amr. Kalau lihat perkataan ati'u ada pada Allah, atii'ullah wa atii'ur rasul. Ada sebelum Allah ada perkataan taat, sebelum Rasul ada perkataan taat.
Tetapi sebelum ulil amr, tak ada perkataan taat. Amin perasan tak, Amin? Cuba, Betul, ati'u maknanya Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Dia tak sebut pun wa ati'u ulil amri minkum. bila masuk Maksudnya, ulil amri, dia tak sebut ati'u. tak. Sebabnya begini. Taat kepada Allah, you jangan letak syarat. Saya nak taat kepada Allah, saya tak boleh letak syarat. Yang tak syarat nak taat kepada Allah, Bani Israel. Dia kata, aku nak tengok Tuhan dulu baru aku boleh beriman. Kita orang Islam, umat Nabi Muhammad tak boleh letak syarat macam tu. Taat kepada Allah tanpa you bersoal jawab, tak tentu pasal. Satu. Keduanya, taat pada Rasul pun begitu juga. Bila tahu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taatlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila pemimpin, ulil amri, mesti ada syarat. Mentaati pemimpin mesti ada syarat. Jadi, pemimpin bila menyatakan sesuatu perkara berkaitan dengan pandemik COVID-19, mengenai wabak yang sedang menular, dan pastinya yang bercakap itu adalah orang yang ada kaliber, orang yang berautentik, orang yang jadi frontliner. Contohnya, bila Tan Sri Hisham, Dr. Nur Hisham, Tan Sri Dr. Nur Hisham, bila berbicara membentangkan kepada kita saban hari mengenai perkembangan COVID dan sentiasa menasihatkan kerajaan mengenai pandemik yang sedang menular ini. Jadi dia orang yang berautoriti. You tak nak dengar dia, nak dengar siapa? Tak dengar dia, nak dengar siapa? Takkan saya tak ada ilmu dari sudut wabak penularan penyakit yang merebak ni. Dia ada pengkhususan, ada orang yang ambil pengkhususan dalam bidang itu. Jadi Quran sebut fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli kalau kamu tak tahu. Saya tak tahu. Jadi bila kembali balik Amin, berkata mengenai orang sedang dipengaruhi dengan ideologi barat ataupun pemikiran Dajjal, pemikiran orang-orang pemikiran Yahudi, ini semua dakwaan-dakwaan yang tidak berasas. Tidak berasas. Hanya berasas, asasnya ada, mungkin asasnya begini. Asasnya emosi. Kalau saudara sayang agama, saya pun sayang agama. Amin pun sayang agama. Semua orang Islam sayang agama. Semua sayang agama. Apa ingat Tan Sri Nur Hisham tak sayang agama? Tan Sri Hisham pun sayang agama. Betul. Semua kita sayang agama. Bila di Selangor, kita, tuanku menggunakan wisdom untuk menangguhkan buka masjid. Jadi tuanku dapat nasihat daripada pihak-pihak yang berwajib. Jadi dilihat dari sudut mudarat kepada menghalang mudarat. Yang dalam kaedah fiqh pun ada saddu zara'i'. Ada satu ayat Amin. Ustaz rasa ayat ini kita kena baca dan juga kita kena sama-sama mentelaah dan juga memahaminya. Surah An-Nisa ayat 83. Surah An-Nisa ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih. Walau radduhu ila ar-rasuli wa ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Yang bermaksud, dan apabila datang kepada mereka suatu berita mengenai keamanan atau kecemasan, so wabak ni kecemasan lah. Mereka terus mengebahkan. Padahal kalau mereka kembalikan saja hal itu kepada Rasul dan juga kepada ulil amri, orang-orang yang berkuasa di antara mereka, tentulah hal itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan. Mengambil keputusan mengenai perkara tersebut antara mereka. Dan jika tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihannya kepada kamu, tentulah kamu terbabas menurut syaitan, kecuali sedikit saja, iaitu orang-orang yang teguh imannya dan luas ilmu di antara kamu. Jadi ayat ini, cuba lihat perkataan la'alimahu alladhina yastanbituna. Jadi orang yang berilmu, dia akan mengeluarkan pendapat dan juga idea di dalam mendepani sesuatu kecemasan. So ayat Quran jelas. Tadi ayat ayat
mengenai bertanya fasalu ahla dzikri in Ahli kuntum zikri kuntum la ta'lamun. ahla dzikri. Ahlu zikr ialah orang yang waras, orang yang berfikir, orang yang ada ilmu, orang yang tahu disiplin. So, ayat Quran cukup banyak menyuruh kita agar berhati-hati dan rujuk kepada ahlinya. Dia tak timbul isu Yahudi, tak Yahudi, Dajjal, tak Dajjal. Tiba-tiba orang kita apa-apa sikit-sikit Dajjal, sikit-sikit Dajjal. Yahudi. Jadi, saya kadang-kadang tanya juga, kalau itu agenda Yahudi, so apa agenda orang Islam? Bagaimana orang Islam boleh mendepaninya dengan ilmu pengetahuan? Sekarang ni katakan COVID sudah merebak luas. So apa pendekatan kita? Bukan seorang dua sarjana Islam di peringkat lokal, di peringkat domestik, di peringkat antarabangsa membincangkan siang, petang, pagi, malam, perah otak mereka dan keras segala tenaga, segala kemudahan teknologi, kitab, menghasilkan pendapat-pendapat yang selari dengan ajaran agama Islam. So, bagi saya, berhentilah mengeluarkan statement-statement yang tidak berasas. Dia perlu kembali balik melihat kepada bagaimana nak menyelamatkan umat Islam daripada penularan yang berterusan.